Okey, kita lihat solution untuk A+ PSPM SM025 set yang ketiga. Okey, kita mulakan dengan section A. Okey, kita ada beri table. Kita ada plan A dan B, kemudian kita ada claim yes or no. Okey. Kemudian X ni mewakili event that no claim is made. Maksudnya X ni mewakili no claim is made by the client and Y be the event that the customer take plan A. Okay. Jadi kalau kita nak dapatkan probability X intercept V, maka kita akan gunakan probability X intercept Y equals to, okay, kita akan gunakan basic probability, di mana kita akan gunakan number of X intercept Y divided by number of sample space. Okay. Okey, kita akan bagi dengan number of sample space. Ini kalau kita jumlahkan ni, ini kalau kita jumlahkan, ini 55, yang ini 45. Jadi jumlah dia adalah 100. So 100 ni adalah number of sample space. Jadi kita akan divide by 100. Jadi kalau kita permudahkan, kita akan dapat nilai dia 15/100 samakan dengan 3/20. Okey. Jadi dari segi pemarkahan tu kita akan lihat yang ni kaedah. Kemudian kita akan lihat J1 jawapan. So 2 markah saja. Okey, kemudian seterusnya soalan B. Okey, soalan B, kita nak mencari probability X prime union Y. Okey, kalau kita jumpa union, kita akan balik kepada formula yang asal, iaitu probability X prime plus probability of Y, kemudian subtract to probability X prime intercept Y. Okay. So probability X prime, hanya tadi kita lihat balik, X ni adalah no claim. Kalau X prime ni maksud dia claim, kita akan lihat claim. So claim ni adalah kalau claim saja, kalau yes, maka jumlah dia adalah 55. Maka kita akan ambil 55/100. Okey, tambahkan dengan Y. Y ni adalah refer kepada plan A. Jadi number of plan A adalah, ni jumlah dia 450. Ini kita akan dapat jumlah dia adalah 50. So kita akan ambil 50/100. Okey, kemudian kita akan tolakkan dengan X prime intercept Y. X prime ni maksud dia claim. Maksud dia kita akan refer kepada yes, intercept dengan Y. Y itu adalah plan A. Maksud dia kita akan ambil 35. So 35 perkan dengan 35 per dengan 100. Jadi kalau kita jumlahkan ni 70/100 ataupun samakan dengan 7/10. Jadi jawapan B adalah 7/10. So dari segi permarkahan ni kita akan lihat, kalau setakat tulis formula tak ada markah ya. So kita ganti nilai dalam formula, ini adalah K1 dan jawapan adalah J1. 2 markah. Okey, kemudian kita lihat soalan C pula. Kita lihat soalan C ni dia ada perkataan given. Okay, given that the chosen client did not make any claim. Okey, maksud dia kalau kita nak selesai gini, bila sebut je perkataan given, maka kita akan buat slash. Okey, did not make any claim. Okey, maksud dia adalah X. Maksud dia probability of given X. Kemudian soalan dia, find the probability that the insurance plan take was plan A. Maksud dia ini adalah Y. Maka kita akan gunakan conditional probability Y intercept X divided by probability of X. Okay. Jadi sebenarnya X intercept Y ni kita dah cari daripada soalan yang pertama, iaitu 3/20. Jadi ini tak perlu kira. Ini adalah 3/20. Kita ambil jawapan daripada yang A tadi.
Kemudian PX adalah, X ni adalah no claim. No claim ni jumlah dia adalah 45. Jadi kita boleh ambil 45 perkan dengan 100. Jadi kalau kita permudahkan, okey, 3 per 20, okey. Dan jawapan dia adalah 1 per 3. 1 per 3. So dari segi permarkahan adalah ini K1 dan ini adalah J1. 2 markah. Okey, kita dia beri fx. Fx ni adalah the number of days in a week she work overtime is a discrete random variable. Maksudnya ini adalah discrete ni. Kalau discrete ni adalah nilai-nilai tepat. Kalau kita refer kepada function ni memang betul lah. Ini adalah nilai discrete 0, 1, 2 sampailah 5. Okay. So kita nak mencari find the value of k. Jadi kalau discrete, kalau kita nak selesaikan discrete mesti guna summation. Kalau continuous kita gunakan integration. So kita akan bermula daripada nilai yang pertama. Gantikan x tu dengan 0. Maka kita akan ambil k. Sebenarnya k ni kita boleh factorize. Okey, kita gantikan nilai x yang pertama. So kita akan ambil negative 1. So the value of negative 1. Kemudian seterusnya kita gantikan nilai 1. So 3 tolak 1, 2. So absolute value of 2. Kemudian kita ganti dengan nilai 2. Tambahkan dengan 6 tolak 1, 5. So absolute value of 5. Kemudian kita teruskan dengan nilai yang ketiga. Gunakan function yang kedua. So kita akan ambil tambah dengan 3 tolak 2. Ini adalah nombor biasa, 3 tolak 2. Kemudian tambahkan lagi dengan, gantikan dengan 4. So kita akan dapat 4 tolak 2, 2. So ini nilai yang biasa. Kemudian terusnya kita akan gantikan dengan nilai 5. So 5 tolak 1, 4. So kita akan ambil 4. So nilai 4 saja dan samakan dengan 1. Setiap kali kita nak cari constant, kita gunakan summation. Jumlahkan semua tu mesti samakan dengan 1. Jadi kalau kita selesaikan ni, ini kita akan dapat K. Okey, kemudian 1 tambah 2 tambah 5. So 8. 9, 10, 11, 11 tambah 4 adalah 15. Samakan dengan 1, maka K itu adalah 1 per 15. Okay? K itu adalah 1 per 15. So dari segi permarkahan, kita jumlahkan semua ni, ganti nilai. Ini adalah K1. Kemudian kita selesaikan untuk dapatkan K. So jawapan dia adalah J1. Jadi jumlah markah adalah 3. Okey, kita teruskan soalan yang kedua. Soalan yang kedua, find the probability she work overtime every day in a week. Okey. Maksudnya kita lihat balik ya, yang X ni merujuk kepada number of days. Okey, jadi sekarang ni untuk yang B ni kita nak mencari probability. So kita akan ambil probability she work overtime every day in a week. Maksudnya jumlah X kita adalah 5 setiap hari. So kita kira X sama dengan 5. So kita akan ambil K, kemudian kita akan ambil 5 tolak 1. Okey, dan K tadi adalah 1 per 15. Kemudian kita darabkan dengan 4, maka jawapan dia adalah 4 per 15. Okey, jawapan dia adalah 4 per 15. So dari segi permarkahan, ini adalah K1 dan jawapan adalah 4 per 15, J1. Okey, kemudian kita lihat soalan C pula. Okey, soalan C. Okey, kita nak calculate the probability that she will work overtime for at least. Maknanya kita akan ambil probability at least 3 days. Maksudnya kita gunakan at least more than or equals to 3 days in a week. Okey, maknanya kita akan senaraikan, disebabkan ini adalah discrete, maka kita boleh senaraikan nilai bermula daripada X sama dengan 3, kemudian kita boleh ambil X sama dengan 4, dan kita teruskan sampailah nilai kita yang terakhir. Okey, 5. So 3, 4, 5. Jadi kita teruskan pengiraan. Setiap
function ni kita ada K, so kita gunakan 1/15 sebab K itu adalah 1/15 dan kita gantikan nilai 3. So 3 tolak 2, 1. So kita akan ambil 1 tambahkan dengan, gantikan dengan 4. 4 tolak 2, 2. So 2. Kemudian gantikan dengan 5. 5 tolak 1, 4. 5 tolak 1, 4. So kita permudahkan, maka kita akan dapat nilai dia adalah 7/15. Okay? 7/15. Dari segi permakahan, kita senaraikan dan kita ganti nilai. Ini adalah K1 dan jawapan dia adalah J1. Okay, itu untuk soalan nombor 2C. Kita teruskan dengan soalan yang keempat. Soalan yang sama juga. Tapi determine the most likely number of days. Okay. In week, she will work overtime. Maka kita nak mencari probability. Okay, ini most likely number of days ni, ini merujuk kepada, okay, ini merujuk kepada mood seolah kita nak mencari mood. Okay, kita nak mencari mood. Okay, jadi sekarang ni kita kena lihat, okay, kita kena mencari the highest probability. Okay, jadi kita akan ganti satu persatu dan kalau kita lihat, kalau kita gantikan pada X, Fx sama dengan 5, maka kita akan dapat nilai yang tertinggi, iaitu 1/15. Kita gantikan dengan 5, so dapat 4/15. Jadi 4/15. Okay. Maka jawapan ini bukan 4/15. Kita lihat yang paling tinggi. Yang paling tinggi. Kalau kita gantikan dengan nilai 2, so 6 tolak 1, 6 tolak 1, 5. 5/15. Okey, kalau kita cuba ganti pada nilai 2, maka kita akan dapat, kalau kita ganti pada nilai 2, kita akan dapat 6 tolak 1. 6 tolak 1, 5. So, kita akan dapat 5/15. Jadi, kalau kita refer kepada beberapa nilai ni, kita cek satu persatu, nilai yang tertinggi adalah berlaku pada X sama dengan 2. Okay. So, number of days untuk soalan ni adalah number of days. So, jawapan dia adalah sama dengan 2. Okay. Jadi, untuk soalan D ni sebenarnya dia sama dengan kita nak mencari mood. Jadi, mood ni kita akan refer kepada highest probability. So, rujukan kita adalah yang ini, probability yang tertinggi. Tetapi jawapan dia adalah kita akan pilih nilai X dia. X sama dengan 2. Okay. Jadi, kalau dari segi kaedah tu kita tunjukkan highest frequency, kemudian jawapan kita adalah kita pilih nilai X yang memberikan highest probability. Okey, kemudian kita lihat soalan yang E pula. Okey, find the expected number of days. Ini merujuk kepada EX. Okey, ini merujuk kepada EX. Okey, untuk yang ni kita perlu gunakan formula summation of X multiply by Fx. Okay, kita akan jumlahkan bermula daripada nilai yang pertama. Jadi kalau kita senaraikan, nilai X yang pertama adalah 0. Okay. Kemudian kita gantikan nilai yang pertama 0. Okey, yang nilai X yang pertama adalah 0. So, 0 multiply by, kita gantikan dengan 0. So, kita akan dapat nanti 1 kita ada select value, maka kita akan ambil 1/15. Okey, kemudian teruskan nilai yang kedua, gantikan nilai 1. Kemudian kita akan ambil 3 tolak 1, 2. So, 2/15. Gantikan nilai yang ketiga pula, X sama dengan 2. So, 2 darabkan dengan 6 tolak 1, 5. So, 5/15. Okey. Gantikan nilai 3.
kita akan dapat 3 darab dengan 3 tolak 2, 1. So, darab 1/15. Okay, teruskan lagi, gantikan nilai yang ke X sama dengan 4, maka kita akan ambil 4 tolak 2, 2. So, 2/15 dan gantikan dengan nilai terakhir 5 dan 5 tolak 1, 4. Darab dengan 4/15. Okay. Jadi kalau kita kira ni, kita akan dapat yang ni 5, ni 3, kemudian 4, kemudian 5, 4/15. So, jumlah dia adalah sama dengan 43/15. Okay. Ini 2 markah, maka kita gunakan formula, gantikan setiap nilai X tu darabkan dengan function, itu adalah K1 dan jawapan akhir adalah J1. Okay, 2 markah. Okey, seterusnya kita lihat soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey, kalau kita lihat soalan yang ketiga ni, ini adalah normally distribute. Ini adalah normal distribution. Maka kita boleh gunakan X distribute by normal with mean. Okey, mean adalah 1200. Okey, ini adalah mean. Kemudian standard deviation adalah 100 kuasa 2. Sebab dari segi normal notation ni, yang ini kita gunakan variance. Okey, ini adalah variance. Okey, jadi kalau kita ada standard deviation, kita ambil 100 kuasa 2. Okey, kemudian soalan ni, how many operators earn between 1000 and 1300. Okey, maksudnya kita nak mencari probability X between. Bila sebut je between, okey, ini salah ni adalah N. Between tu maksudnya dia tak akan ada sama dengan. So, kita akan ambil 1000, kemudian 1300. Okey, sebabkan ini adalah soalan, memang soalan normal, maka tak perlu kita buat CC. Continuity correction. So, terus kita tukar kepada Z. So, 1000 subtract to mean 1200 divided by standard deviation. Walaupun di sini kita nampak 100 square, kita akan ambil 100 saja sebab kita gunakan standard deviation. So, less than Z, less than 1300 subtract to mean, kemudian divided by standard deviation 100. Okay. Ini kalau kita permudahkan, kita akan dapat, okay, so kita akan dapat negatif 2. Negatif 2. Kemudian less than Z, less than daripada 1. Okey. Jadi kalau kita lihat kat sini, kalau kita lihat di sini, yang ini, kalau kita nampak nilai Z tu ada negatif dan positif, maka kita mesti, kalau nak guna table, kita guna je 1 subtract to probability, ambil semua sepadan tapi kita baca nilai yang positif. Okey. So, kalau kita refer kepada normal, kalau kita refer kepada normal table, kita lihat nilai Z sama dengan 2. Okey, kita cari nilai Z sama dengan 2. Kita akan dapat 0 point. So, kita akan tolak 1 tolak 0.0228. 0228. Kemudian kita ambil bacaan 1 pula, 0.1587. 0.1587. Dan kita akan dapat nilai dia adalah 1 tolak 0.0228 tolak dengan 0.1587. Okey, maka kita akan dapat nilai dia adalah 0.8185. Okey. Kemudian, how many operators? Soalan bukan nak tanya probability. Maka, number of operators. So, number of operators adalah, kita ambil nilai itu 1000 multiply by 0.8185. Maka kita akan dapat 818.5.
Okay. So kalau kita approximate, kita ambil nilai yang paling hampir 819. Okay. So 819. Jadi untuk soalan ni, ini adalah soalan asalnya adalah normal. Jadi tak perlu kita tukar kepada binomial. Jadi kita tak perlu buat sisi. Sisi ni kalau soalan itu bermula daripada binomial, kita tukar kepada pengiraan normal. Baru kita gunakan sisi, iaitu plus minus 0.5. Untuk yang di sini tak perlu kita tukar sebab ini asalnya adalah memang soalan normal. Okay. Dan ini adalah 5 markah, maka okay, kita tukar kepada Z 1 markah. Okay, tukar kepada Z 1 markah. Kemudian nilaikan Z tu. Kemudian kita baca dalam table. Okay, kita baca dalam table, kita akan dapat nilai ni K1. Nilai probability dia. Kemudian kita darabkan dengan 1000 dan jawapan akhir dia 819. Okay. So jumlah dia adalah 5 markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua pula. Okey, soalan yang kedua. Okey, syarat yang sama. Kemudian kita ada 33% of the operators earn more than. Maksudnya kita gunakan syarat more than sigma. X more than sigma. Kemudian nilai probability dia adalah 0.33. Okey. Jadi yang ni kita disebabkan ini adalah soalan normal, maka kita terus je tukar kepada Z. Okay, tadi kita punya maklumat adalah X distribute by normal with mean 1200, kemudian variance 100 square. Okay, maka kita akan ambil sigma subtract to 1200 divided by 100. Okay, equals to 0.33. Okay, untuk yang ni lebih mudah kita buat lakaran untuk kita tentukan dia berada di mana. So kita buat lakaran, ini normal distribution. Kemudian yang ini adalah Z equals to 0. Dan kita kena andaikan. Katakan semua ni kita bayangkan ini adalah K. Kalau ini K, katakan saya gunakan simbol lebih besar. Jadi K ni tak logik dia berada di sini. Kalau kita andaikan ini K, bila saya guna lebih besar, kita akan lorek ini adalah lebih daripada 0.5. Okay? Sedangkan kita nak 0.3. Jadi K itu mesti berada di sini. K itu mesti berada di sini. Iaitu kalau saya guna lebih besar, maka kita akan lorek sebelah kanan. Maka ini adalah nilai 0.33. Jadi kalau kita nak baca table, kita baca nilai 0.33. Okay? Jadi kalau kita baca table tu, kita baca daripada dalam. Okay. Ni kalau saya gambarkan ni bacaan dalam table . Okay. Kita boleh dapatkan nilai 0.33. Kita akan cuba cari berapakah nilai Z dia. Okay, nilai Z. Jadi kita cari nilai yang paling hampir. Okay, kalau kita cari nilai yang paling hampir 0.33. Okey, 0.33 kita akan dapat bacaan 0.44. So daripada table tu kita akan dapat bacaan 0.44 . Ini adalah Z. So kita refer kepada table. Cari nilai yang memberikan bacaan 0.33. Jadi kita akan dapat bacaan 0.44. Okey. Maka K ni terus kita akan baca nilai dia 0.44. K itu adalah yang ni lah. So kita ambil je sigma subtract to 1200 divided by 100 equals to 0.44. Kalau kita buat lakaran tadi K itu berada di sebelah kiri, maka nilai K nanti kita jangan baca positif, kita akan baca nilai negatif 0.44. Kalau K itu berada di sebelah kiri. Tapi sekarang ini K itu memang berada di sebelah kanan, maka kita ikut je bacaan dalam table, iaitu kita ambil nilai positif. So kita selesaikan, kita dapatkan nilai sigma, iaitu 0.44 darab 100.
Okey, kemudian kita akan tambahkan dengan 1200. So jawapan dia adalah 1244. Okey. Maka dari segi markah dia adalah, okey, kita tukar kepada Z K1. Kemudian kita kaitkan dengan table nilai Z yang kita dapat tu. Kemudian jawapan dia adalah J1. So 3 markah. Okey, seterusnya kita lihat section B. Section B ni ada 7 soalan. Kita lihat soalan yang pertama. Okey, ini adalah soalan Newton-Raphson. Okey. Ini adalah soalan Newton-Raphson. Jadi kita dah dinyatakan dalam soalan first approximation by x1 equals to 1.2. Jadi kalau kita nak buat pengiraan, pastikan kita bermula dengan 1.2. Okey. Dalam Newton-Raphson ni, yang pertama kita kena tentukan dulu kita punya function kita. Okey. Function kita mesti bermula dengan yang ni. Ini kita proses kuasa 3 kiri dan kanan. Kalau kita ambil kuasa 3 kiri dan kanan, okey. Ini kalau saya ambil kuasa 3 kiri dan kanan, kita akan dapat 5 tolak 3x sama dengan x kuasa 3. Kemudian katakan semua ni saya gerakkan ke sebelah kanan, maka kita akan dapat x kuasa 3 tambah 3x tolak 5 samakan dengan 0. Okey. So daripada sini kita boleh start dengan fx equals to x cube plus 3x minus 5. Okey, maksud dia kalau kita nak tentukan dia punya function dia, kita kena pastikan semua function tu berada di sebelah kiri. Dan yang sebelah kanan tu pastikan 0. Kemudian dalam Newton-Raphson ni kita perlukan first derivative. So kita akan differentiate 3x squared plus 3. Okay. Kemudian kita akan menggunakan formula. Kalau kita lihat balik, kalau Newton-Raphson ni dia ada formula dia. Okay. Formula dia adalah x, ni saya buat terus . So x sub n plus 1 equals to x sub n. Kemudian kita akan subtract tu kita punya function asal dia, x kuasa 3 plus 3x minus 5. Okay. Ini adalah x sub n then divide by kita punya i prime kita adalah 3x squared plus 3. Okay. Untuk general form ni saya letak x ni adalah x sub n. Okay. So kalau kita nak buat pengiraan, kita bermula daripada formula yang ni. Okay. Disebabkan soalan dah dinyatakan mesti bermula daripada x sub 1. So saya akan ambil x sub 1 equals to 1.2. Kita teruskan dengan x sub 2. Ketika je formula ni, so kita akan ambil 1.2 subtract 2. Okay, kita gantikan x ni 1.2 cube plus 3 multiply by 1.2 minus 5 and then divide by, okay, gantikan 3 1.2 squared plus 3. Okay. Okey, ini untuk lebih mudah kita masukkan ke dalam calculator. Kita masukkan dia punya function ni. Maknanya kita akan gunakan alpha x tolakkan dengan, okey, kita tekan je alpha x kuasa 3. Okey, kuasa 3 tambah dengan 3 alpha x kemudian tolak 5. Okey, kemudian 3 alpha x kuasa 2 tambah 3. Okey. Jadi kalau kita nak mudahkan pengiraan, kita masukkan equation ni dalam calculator tapi kita gunakan alpha. So kita akan type alpha x subtract to alpha x cube plus 3 alpha x minus 5 kemudian divide by 3 alpha x squared plus 3. Kemudian kita akan tekan calculation. Kita akan guna button calculation dalam calculator. Okey.
So tekan je calculation, nilai yang pertama adalah 1.2. Okey. Dan kita lihat soalan kita ni, dia nak correct to 3 decimal places. Okey, kalau yang ni maksud dia kita punya pengiraan lebih dengan 1. Kita akan tulis 4 decimal places. So kita akan ambil nilai 1.1552. Okey. So kita ambil bacaan ni 1.1552. Okey, kemudian kita teruskan lagi. Gantikan nilai 1.1552 ke dalam formula. Okey, ini mesti tulis ya. Mesti tulis gantian dia. 3 multiplied by 1.1552, kemudian subtract to 5 divided by 3 multiplied by 1.1552 squared plus 3. Okey. Ya, ini kalau kita gunakan calculation je tadi 1.1552. Okey, so kita akan dapat jawapan dia 1.1542. Okey, kita ganti lagi. So dalam exam nanti tunjukkan gantian ni sebanyak at least mesti gantikan 3 kali. So 1.1542 subtract to 1.1542 cube plus 3 multiplied by 1.1542. Okay, subtract to 5 and then divide by 3 multiplied by 1.1542 squared plus 3. Okay. Ini kalau kita gantikan ni, tekan di calculation, kita masukkan nilai 1.1542. Maka kita akan dapat jawapan dia 1.1542 juga. Okey. Jadi kalau kita lihat dua ni, kita lihat untuk 3 decimal places ya. So ini adalah 3 decimal places 1.154. Yang ini pun sama. Kita dapati dah diulang sebanyak 2 kali nombor yang sama. Maka kita punya jawapan kita adalah, kita tulis kat sini ya. So the roots adalah, okay, so the root equals to, jawapan akhir dia adalah 1.154. Okay. Ini sebab kita nak jawab soalan correct to 3 decimal places. So jawapan akhir dia adalah 1.154. Okey, kita lihat dari segi permarkahan dia. Jadi yang pertama, okey, yang ini selalunya kita ada, yang inilah function ni, dia mesti ada. Ini adalah K1. Maksudnya kita mesti ada function fx dan I prime. Ada tak? Okey, kemudian gantikan ke dalam formula K1. Okey, gantikan ke dalam formula lagi K1. Ini mesti gantikan at least 3 kali. So ini K1. Okey, ini 1, 2. Okey. 3 3. Okey, kemudian yang gantian dalam formula ni. Untuk yang ni, gantian dalam formula ni. Formula ni betul ni, K1. Ini adalah K1. General form. So 1, 2, 3, 4. Yang K1 ni untuk 2 lagi yang berikutnya. K1. Okay. K1 yang pertama, function ni ada tak? So K1. Function yang markah yang kedua adalah general form dia ada tak? Kalau tak ada, kita akan lihat di sini. Okey. Kemudian jawapan akhir dia adalah J1. Okey, so 1, 2, 3, 4, 5. 5 markah. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua. Okey, katakan saya gambarkan ini ada a line segment joining -10 and 24 is a diameter of circle. Okey, katakan saya gambarkan macam ni lah. Ini adalah kita punya circle. Okey, katakan poin yang pertama ni adalah A dan dinyatakan ini adalah diameter
Okey, katakan ini adalah diameter. Okey, ini poin yang pertama. Katakan saya labelkan poin yang pertama ni adalah A. Poin yang pertama ni A, iaitu -1, 0. Poin yang kedua ni adalah B. Saya labelkan dia sebagai 2, 4. Poin dia. Okey, kemudian kalau ikutkan kaedah biasa, kalau kita dapatkan find the general equation of the circle. Maksudnya kalau dapatkan circle, kita mesti ada maklumat center dengan radius. Tapi untuk soalan ni, without finding its center and radius, maka kita tak boleh gunakan kaedah seperti yang biasa tu. Biasa kita cari center dengan radius. Sekarang ni tak boleh. Jadi untuk soalan ni kita terpaksa guna kaedah yang lain. Okey, antara kaedah dia, kalau sini diameter, okey, katakan kalau saya buat bentuk triangle, right angle triangle, yang ini mesti 90 darjah. Ini memang properties dia. Kalau kita ada diameter dalam bulatan, diameter, so segitiga tu puncak dia adalah ada 90 darjah. Okey. Katakan point di sini, saya labelkan dia sebagai XY. Sebagai dapatkan function ni, XY. Maka, bila sebabkan ini adalah 90 darjah, kita boleh gunakan perpendicular. Maksudnya di sini ada M1, ini adalah M2. Kalau kita gunakan perpendicular, M1 dotkan dengan M2, mesti samakan dengan -1. Okey? Jadi kita gunakan kaedah ni. So, M1 yang pertama ni, kita gunakan formula gradient equals to Y sub 2 subset to Y sub 1 over X sub 2 subset to X sub 1. Okey. Kita gunakan formula gradient. Okey, katakan saya gunakan formula gradient yang pertama. Kalau kita gunakan gradient yang pertama, so saya akan ambil y subtract to 0. Okey. Ini antara dua titik ni. Kemudian divide by x subtract to -1. Okey, ini gradient yang pertama. Kemudian multiply by m sub 2 ni. Okey, M sub 2. Okey, kalau yang ini sama juga. Kalau kita nak mencari gradient, kita boleh gunakan antara poin yang ni dengan poin 24. So, kita boleh gunakan Y tolak 4 divide by X minus 2 equals to -1. Okey. Kemudian kalau kita expand ini, okey. Ini kalau kita expand, kita akan dapat y squared, kemudian y multiply by -4, so -4y. Kemudian kita akan ni darab silang, ni negatif, x plus 1 multiply by x minus 2. Okey. Ini kalau kita selesaikan ni, y squared minus 4y equals to negative x squared, kemudian -2 plus 1, -x, kemudian minus 2. Okay. Jadi kalau kita permudahkan, kita akan dapat x squared plus y squared minus x minus 4y, kemudian minus 2 equals to 0. Okay. Jadi x squared ni kita bawa ke sebelah kiri, so dia akan jadi positif. Kemudian y squared. Kemudian saya bawa ini ke sebelah kiri dapat negatif x. Yang ini kekal negatif 4y. Yang ini positif bawa ke sebelah kiri dapat negatif. Okay. So kita terus dapat general equation of the circle. Okay. Jadi dari segi pemarkahan, kita gunakan properties of perpendicular. So ini adalah K1. Kemudian kita selesaikan cross multiply sehinggalah kita akan dapat jawapan. Jadi untuk soalan ni, kalau kita menggunakan, kita cari center dengan radius, maka kita akan dapat kosong markah. Sebab soalan dah arahkan without finding its center and radius. Jadi mesti guna kaedah lain. Okay, so ini adalah 3 markah. Okey, kita lihat soalan yang kedua. Soalan yang kedua, kita dapatkan find the equation of tangent at the point 2, 4. Okey. Kalau kita nak mencari tangent lain daripada circle. Okey, tadi kita dah dapatkan
equation of the circle. So ini saya tulis dulu. Equation of the circle, kita boleh ambil jawapan daripada A tadi, iaitu x squared plus y squared, kemudian minus x, kemudian minus 4y, subtract to 2 equals to 0. Okay. So kalau kita dapatkan tangent, equation of the tangent, maka kita boleh gunakan, kita ambil circle equation ni, kita pisahkan. So kita buat macam ni, x sub 1, kemudian untuk y kuasa 2 kita ambil y sub 1, kemudian yang ini kita pecahkan. Okey, ini kita akan pecahkan. Okey, ini kita akan pecah 2. Pecah 2 So kita boleh pecahkan dengan cara negatif 1/2 x, kemudian x tolak x, x tambah 2 x tambah 2. Ini kalau kita semak balik, ini negatif x, ini akan jadi negatif x. Ini bukan, ini x sub 1. Okay. Sebab ini kalau kita ada ni 2x bahagi dengan 2, kita akan dapat negatif x. So betul tu. Tolak dengan, okey, yang ini kita keluarkan 2. Kita keluarkan 2. Okey, ini kalau kita keluarkan 2, maka kita akan dapat 2y tambah y sub 1. Okay. Ini kalau kita darabkan balik ni, ini sebenarnya kita ada 2y ni. 2y darab 2 kan negatif 4y. Okay. Jadi tadi kita ada 1x. Jadi kalau kita pecahkan ada 2x ni, bagi 2 kan dapat negatif x. So samalah. Tolak 2 sama dengan kosong. Okey, kemudian yang point ni kita gantikan x sub 1 and y sub 1 ni, kita ambil point dia 2, 4. Okay. So kita gantilah. Gantikan x sub 1 ni dengan 2. So kita akan dapat 2x tambah dengan ini y sub 1 ni 4. So 4y. Kemudian tolakkan dengan 1/2 x sub 1 tadi 2. Kemudian tolak dengan 2 y sub 1. Y sub 1 adalah 4. Tolak 2 sama dengan kosong. Okey. Ini kalau kita selesaikan ni. Okey, kalau kita selesaikan, akhir sekali nanti kita akan dapat 4y. Okey, 4y tambah 3x tolak 22 sama dengan 0. Okey. Ini nanti pemudahkan, nanti akhir sekali kita akan dapat yang ni. Okey, dari segi pemakahan, kita gantikan ke dalam formula, kemudian proses sehingga kita dapat jawapan. Okey, untuk yang C ni, okey, find the standard equation of a parabola. Okey, kita nak mencari parabola. Yang pertama, maklumat yang pertama adalah opens downward. Okay, open downward ni maksud dia punya parabola ni dia adalah bentuk ke bawah. Dia adalah bentuk ke bawah. Okey. Kemudian maklumat yang seterusnya, vertex at the center. Maksud dia vertex ni untuk parabola ni, vertex ni kita refer kepada center. Center of circle. Iaitu kita boleh ambil, ini adalah diameter, maka kita buat pengiraan sikit, kita gunakan midpoint, sebab ini adalah diameter. So kita boleh ambil negatif 1 tambah 2 bahagi 2. So kita dapat 1/2. Kemudian untuk y, kosong tambah 4 bahagi 2. So kita dapat 2. Okay. Jadi vertex untuk parabola ni dia sama dengan center of circle. Okey, kemudian maklumat yang seterusnya, and its focus lies on the circle. Okey, maksud dia yang tadi kita punya vertex tu dia sama dengan vertex ni sama dengan center.
Ini tadi sama dengan center, vertex tadi, center of circle. Okey, kemudian fokus pula dia berada di atas circle. Okey, katakan circle kita ni. Okey, ni biasanya kalau kita lukis, bila ada parabola, kita ada symmetrical axis. Okey, ini adalah fokus. Okey, kita punya fokus. Ini adalah fokus. Dan fokus ni dia berada di atas circle. Jadi kalau kita buat lakaran, dia akan jadi macam ni lah. Okey, dia akan jadi, ini adalah circle. Okey, maknanya sini kalau kita nak kira P, ni kalau kita nak kira P, kita boleh kira jarak di antara center kepada fokus. Center kepada fokus. Fokus ni adalah di atas circle. Jadi kalau kita nak kira P, kita boleh gunakan maklumat jarak di antara, katakan center tadi adalah -1. Okey, jadi sekarang ni kalau kita nak mencari P, okey, kita kira P, sebab untuk parabola ni kita dapatkan dulu dia punya general form dia. So disebabkan dia bentuk open downward, open downward, maka kita punya kita punya parabola equation, so kita boleh gunakan x subtract to h kita 1/2 kuasa 2 sama dengan 4p kemudian y tolak 2. Okey. Ni kalau kita berdasarkan maklumat yang awal ni, open downward. So inilah kita punya equation of parabola. Jadi tugas kita seterusnya nak mencari p. Jadi untuk dapatkan p ni, kita boleh gunakan maklumat daripada center 1/2 dan satu titik di atas circle. Katakan saya ambil -1, 0 lah. So daripada sini kita boleh kira P, iaitu kita boleh gunakan maklumat center dan point on the circle. So kita boleh gunakan formula jarak. So katakan saya ambil setengah tolak 1. So tambah 1 lah ni, kuasa 2 tambah dengan 2 subset to 0. Okey, so kalau kita permudahkan ni, kita akan dapat square root of 25/4 ataupun sama dengan 5/2. 5/2. Okey. Maka kita akan gantikan x tolak 1/2 kuasa 2 samakan dengan 4 darab 5/2. Kemudian y tolak 2. Ni kalau kita permudahkan, ini kita akan dapat 10 in bracket y minus 2. So inilah kita punya standard equation of a parabola. Okey, dari segi permarkahan, yang pertama kita dapatkan maklumat center kita. Ini adalah B1. Kita tulis je maklumat center kita. Kemudian general form. Kemudian kita dapatkan nilai P kita, K1. Kemudian gantikan balik ke dalam general form. So kita ada 1, 2, 3, 4. Okey, ini adalah K1. Untuk dapatkan nilai P ni 2 markah. So 1, 2, 3, 4, 5 dan jawapan akhir kita adalah J1. Okey. Jadi 6 markah. Okey. 6 markah. Okey, kita lihat soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Show that 4x squared plus y squared minus 16x plus 2y minus 8 equal to 0 is an equation of an ellipse with vertical major axis. Contoh dia macam ni lah. Okey, jadi kalau kita nak tunjukkan ini adalah equation of an ellipse, maka kita gunakan combine to the square. So kita susun balik. So 4x squared
minus 16x plus y squared plus 2y minus 8 equals to 0. Okay. Kemudian kita factorize 4. So kita akan dapat x squared minus 4x. Kemudian yang ini kekal, y squared plus 2y minus 8 equal to 0. Kemudian kita gunakan commutator square. So kita akan dapat x minus 2 all squared minus negative 2 squared. Okay. Kemudian untuk y pula, terus kita akan ambil y plus 1 squared minus 1 squared minus 8 equal to 0. Okay, yang ini mendatang ni plus 1 ni daripada coefficient of y ni dibuat by 2. Yang ini bersama juga coefficient of x dibuat by 2. So dapat negatif 2. Okay, kalau kita selesai dengan ni, akhir sekali kalau kita kumpulkan, kita akan dapat 4x minus 2 squared. Okey, kemudian kita ambil plus y plus 1 all squared equals to 25. Okey, 25. Jadi kalau elips ni, kita kena pastikan sebelah kanan ni kena bahagi dengan 1. Kena pastikan jadikan 1. Jadi semua ni bahagi dengan 25. Jadi kita boleh tulis x tolak 2 kuasa 2 bahagi 5. Bahagi dengan 25. Maka kita boleh tulis yang ini boleh jadi 25 per 4. Tambahkan dengan yang ini pun sama, y tambah 1 kuasa 2 per 25. Ini sepatutnya kita akan tulis 4 per 25. Tapi saya kena pastikan semua nombor ni letak di bawah. So kita akan tulis 25 per 4. Ini kalau kita refer balik, ini sebenarnya sama dengan 4 per 25 equals to 1. Okay. Okey, jadi sekarang ni kalau kita berjaya tulis macam ni, ini adalah kita dah berjaya tunjukkan ini adalah equation of an ellipse. Okey. Ini adalah equation of ellipse. Kita berjaya tunjukkan dalam bentuk standard form of ellipse. Okey, kemudian hence find its center and foci. Okey, jadi center sekarang ni kita boleh ambil center. Center kita terus baca daripada sini. So 2 and negative 1. Itu kita punya center. Okey, kita punya center. Kemudian kita punya foci. Okey, foci. Foci ni kita boleh ambil daripada, okey, katakan kita punya center kita adalah yang ni 2 negatif 1, maka foci ni adalah di sini. Ni F1, yang di bawah ni adalah F2. Okey. So daripada sini, okey, daripada sini kita lihat. Okey, sekarang ni yang A ni, dia A ni kalau ikut kaedah saya ni, A ni kita lihat mana nilai yang paling besar di bawah X ataupun Y. Okay, kalau kat sini kita lihat A itu adalah sama dengan 25. Maksudnya untuk kaedah saya ni, saya tak setkan A itu mesti berada di bawah X. Kita pilih mana nilai yang paling besar di bawah X ataupun Y. So kita lihat ini adalah yang paling besar. So A itu adalah 25. A squared itu 25. Maka A itu adalah 5 lah. Kemudian B squared adalah 25 per 4. 25 per 4. Jadi untuk foci ni kita mesti gunakan formula C sama dengan square root of A squared minus B squared. Okay. Ini kalau kita buat pengiraan ni, ini kita akan ambil 25 tolak dengan 25 per 4. Okay. Ini kalau kita buat pengiraan, 25 tolak dengan 25 tolak dengan 25 per 4. So kita akan dapat 75 per 4. Okay, so kita akan buat square root. Ini kalau kita buat pengiraan ni, dia sama dengan 5 punca 3. 5 punca 3 per 2. Ini kita punya C. Jadi kita punya
focal tadi disebabkan daripada center dia bergerak ke atas. Bila bergerak ke atas, jawapan yang pertama, X ni kekal, cuma X tu akan berubah, Y tu akan berubah. So nanti 1 tambah 5 punca 3/2. Ni 1. Satu lagi, kita boleh ambil negatif 1 tolak 5 punca 3/2. Okey. Ini jawapan focal kita. Okey, dari segi pemarkahan, yang pertama, okey, kita gunakan commutator square untuk X ataupun Y. Ini K1 lah. K1. Kemudian kita proses sampailah kita berjaya tunjukkan bahawa ini adalah ellipse, kemudian vertical measure dia adalah vertical measure axis, vertical sebab nilai A yang paling besar tu adalah, ini kena nyatakan juga ini sebab show ini adalah ellipse, dan measure dia adalah vertical sebab A dia berada di bawah Y. Okey. So J1. Kemudian hence find its center. Ini adalah jawapan dah ni. Ini jawapan B1. Okay. Ini adalah jawapan B1 yang tak perlu kaedah, B1. Foci kita perlu dapatkan dulu C dia. Untuk dapatkan C ni adalah K1 dan jawapan foci kita adalah J1. Okey, jadi markah kita adalah 1 2 3 4 5 6 markah. Okey. Okey, kita dah beri 4 titik. Okey, A B C D, dan soalan yang pertama adalah find a vector equation of line AB. Jadi kalau kita dapatkan vector equation of line, kita boleh menggunakan formula R equals to A plus TB. Okay. Untuk yang A ni kita boleh gunakan sebagai point A. Okay, point A. So kita boleh ambil dalam bentuk 1 3 1 dalam bentuk column matrix, ataupun kita boleh juga guna IJK, iaitu kita gunakan I tambah 3J tambah K. Kemudian untuk yang parallel vector ni, iaitu V, kita boleh gunakan sebagai vektor AB. Okay. Jadi kalau kita dapatkan vektor AB, kita boleh ambil vektor B subtract to vektor A. So kita boleh ambil koordinat B ni dalam bentuk column matrix. So 4 negatif 1 2. Kemudian subtract to koordinat A 1 3 1. Okay. So daripada sini kita akan dapat 4 tolak 1 3, kemudian negatif 4 dan 1. Okay. Jadi kalau kita dapatkan vector equation, so kita boleh gunakan R equals to, yang A ni kita boleh tulis sebagai IJK. So kita boleh gunakan I tambah 3J tambah K. Kemudian plus dengan TV. V tadi adalah yang ni lah, tapi dalam bentuk IJK. So 3I minus 4J plus K. Okay. So kita dapat jawapan yang pertama adalah R equals to I plus 3J plus K plus T in bracket 3I minus 4J plus K. Okey, ini jawapan yang pertama. Okey, katakan kita boleh juga mengambil jawapan yang kedua, iaitu A itu kita boleh gunakan sebagai koordinat B. Ini kita lihat, ini kita boleh pilih salah satu. Okey, kemungkinan yang kedua. Okey, sama juga vector equation of line, kita akan gunakan R equals to A plus TV, di mana untuk jawapan yang kedua ni, A tu saya ambil koordinat B, iaitu 4 tolak 1 2. Okey. Kemudian yang parallel vector ni saya ambil bila kita gunakan daripada point B ni, daripada point B, maka parallel vector tu kita boleh ambil sebagai B to A. So kita boleh gunakan koordinat A ni kanan tolak kiri. So 1 3 1 subtract to koordinat B for negative 1 2.
So kita akan dapat negative 3, 4 and negative 1. Kemudian kalau kita gantikan ke dalam formula vector equation, so point A ni kita gunakan dalam bentuk ijk for I minus j plus 2k kemudian plus tv. Parallel vector kita adalah negative 3i plus 4j minus k. Ini adalah bentuk jawapan yang kedua. Okay. Jawapan yang kedua. 3i tolak 4j tambah k. So kita gunakan B tolak A. Jadi kalau kita gunakan jawapan ini pun boleh diterima. Ini pun boleh diterima. So dari segi pemakahan, yang pertama kita tentukan dulu vektor A dan vektor B, parallel vector. So ini adalah K1. Ini K1. Kemudian kita dapatkan parallel vector K1 dan kita gantikan ke dalam formula J1. So kita ada di sini 3 markah. Okey. Jadi sama ada kita gunakan jawapan yang pertama tadi ataupun kita boleh gunakan jawapan yang kedua. Okey, kemudian kita lihat untuk B pula. Kita nak mencari Cartesian equation of the plane. Okey. Jadi of the plane ni kalau kita refer kepada formula, plane adalah R dot n equals to A dot n. Okay. R dot n equals to A dot n. Jadi untuk yang di sini kita perlukan yang pertama point A. Okay, point A ataupun vektor A. Kemudian yang kedua kita perlukan normal. Untuk soalan ni, okay, katakan kita bincang plane ABC ni, kita boleh gunakan normal ni sebagai AB. Kemudian kita crosskan dengan AC sebagai normal. Jadi kalau kita perhatikan, kita kalau bermula dengan point A, maka bila kita nak cross mesti gunakan point yang sama. Sebab kalau kita lihat di sini, katakan sini adalah point A, B. Yang ini adalah point C. Okay. Jadi kalau kita crosskan, maka kita akan dapat normal di sini. Normal. Okay. Jadi mesti mulakan daripada point yang sama. Kalau kita pilih point B, maka kita boleh gunakan BA cross BC. Okay. Untuk yang di sini saya pilih normal ni adalah AB cross AC. Jadi untuk yang A ni kita boleh gunakan disebabkan kita gunakan normal AB cross AC, maka vektor A ni boleh rujuk kepada koordinat A. Okay. So kita boleh tulis kat sini. Okay. So vektor A ni saya boleh ambil sebagai point A iaitu 1, 3, 1. Saya tulis dalam bentuk column matrix. Kemudian normal kita ambil AB crosskan dengan AC. Okay. So kita akan buat determinant yang pertama I, J, K. Kemudian kita dapatkan AB. AB ni adalah kita boleh ambil point B tolakkan dengan point A. So 4 tolak 1, 3. Kemudian negatif 1 tolak 3, kita boleh ambil negatif 4. Kemudian 2 tolak 1, 1. Ini adalah untuk AB. AC pula kita ambil C tolak A. So 5 tolak 1, 4. Kemudian 0 subtract to 3, negatif 3. Kemudian 1 subtract to 1, 0. Okay. So kita akan cari determinant untuk IJK 3 negative 4 1, kemudian 4 negative 3 0. Okey, ini kalau kita selesaikan ni. So yang pertama kita eliminate first row and first column. So negative 4 1 negative 3 0. Ini adalah I. Kemudian yang kedua mesti letak negatif. So kita akan ambil 3 1 4 0. Ini untuk J. Kemudian kita teruskan lagi untuk K 3 negative 4 4 negative 3. Ini adalah K.
Okay. Jadi kalau kita selesaikan, kita akan dapat normal kita adalah 0 subtract to negative 3. So ini adalah 3i. Kemudian yang ini 0, negatif 4. Ini pun positif. Kemudian yang ini negatif 9. Negatif 9 tambah 16. Okay. Negatif 9 tambah 16. Maka kita akan dapat plus 7k. Okay. Plus 7k. Okey, maka plane equation kita boleh ganti dalam kita punya formula r dot n equals to a dot n. Okey, so kita boleh tulis r dot n. N kita adalah yang ini tadi. So 3i plus 4j plus 7k equals to, kita boleh ambil point A. Okey, point A ni kita boleh ambil daripada sini lah, 131. So kita ambil 131, kemudian kita dotkan dengan 347, iaitu normal. Okay. Maka kita akan dapat ni dalam bentuk Cartesian. Cartesian ni adalah x, y, z. So daripada I, j, k ni gantikan I itu dengan x, j itu y, dan k itu adalah z. So 3x plus 4y plus 7k, kemudian kita dotkan ni. Okay. Maka kita punya Cartesian equation of the plane adalah 3x tambah 4y tambah 7z equals to 22. B1 yang pertama adalah vektor A, kemudian kita dapatkan normal iaitu K1, K1. Kemudian kita ganti dalam formula K1 dan akhir sekali adalah J1. So jumlah markah dia adalah 5 markah. Okey, kemudian soalan C. Okey, soalan C, kita dapatkan acute angle between plane ABC and ABD. Okey. Jadi kalau kita dapatkan acute angle, setiap plane ni dia mesti ada normal dia. Okey. Okey, jadi normal yang pertama, katakan daripada ABC ni, ABC kita, normal kita adalah sama dengan, ini kita boleh ambil daripada soalan B tadi. AB cross dengan AC. Okay. Ini sebenarnya kita dah kira tadi. AB cross AC. Okay, AB cross AC kita dah kira tadi. Sama dengan 3i tambah 4j tambah dengan 7k. Ini kita ambil jawapan daripada B tadi. Kemudian untuk ABD ni pula, okay, yang ni belum lagi. Katakan saya labelkan dia sebagai N2, iaitu adalah AB crosskan dengan AD. Okay. AB crosskan dengan AD, iaitu kita akan gunakan determinan lagi, AIJK. AB ni maksudnya B tolak A. So kita akan ambil 4 tolak 1, 3 tolak 1 tolak 3 tolak 4, kemudian 2 tolak 1, 1. Ini untuk AB. AD pula kita akan ambil D tolak A. So 0 subtract to 1. So negative 1. Kemudian 2 subtract to 3, negative 1 lagi. Kemudian 3 subtract to 1, 2. Okay. So daripada sini kita kira determinan. Ini kalau kita kira determinan, kita boleh ambil. So yang pertama, eliminate first row, first column. So negative 4, 1, negative 1, 2. Ini adalah I. Kemudian J. J ni kita mesti guna tolak. Okey, so yang ini kita akan dapat 3, 1, 3, 1 dengan negative 1, 2. Ini untuk J. Kemudian untuk K pula, kita boleh ambil 3, negative 4, negative 1, negative 1. Ini adalah K. Okey, ini kalau kita selesaikan ni, negative 8. Negative 8 tambah 1. So kita akan dapat negative 7. Negative 7i. Kemudian kita ada 6. Okey, kita ada 6 tambah 1. 7 juga. So negative 7j. Kemudian kita ambil tolak 3 tolak 4.
negatif 7 juga. Negatif 7K. Okey. Maka kalau kita nak mencari angle, okey, ni dua-dua ni adalah plane. Okey, dua-dua ni adalah plane. Maka terus kita gunakan theta equals to inverse of cos. Kita akan ambil n1 dot n2 divided by magnitude. Okey, kemudian kita akan dapat inverse of cos, kemudian kita kira n1 dot n2. n1 dot n2 maksud dia kita dotkan dua ni. So kita akan dapat 3 darab dengan negatif 7. So negatif 21. Kemudian 4 darabkan dengan negatif 7, negatif 28. Okey, 7 darab negatif 7, negatif 49. So bahagi semua dengan magnitude dia. Ini kalau kita kira magnitude, yang pertama 9 tambah 16 tambah 49. 74. Okey, 74. Kemudian magnitude of n2 sama juga 49 tambah 49 tambah 49. Kita akan ambil 147. Okey, ini kalau kita selesaikan ni. Okey, jadi yang pertama kita dapat nilai dia adalah 159. 9.99 darjah. Okey. Tetapi soalan nak acute angle. So acute angle kita ambil 180 tolakkan dengan 180 tolakkan dengan 159.99. Maka kita akan dapat jawapan dia adalah 20.01 darjah. Ataupun nilai dia hampir kepada jawapan 20.01 darjah. Okey, dari segi pemakahan, okey, yang pertama kita tentukan dulu N1. N1 ni dah ada, so kita nyatakan je B1. Kemudian kita cari N2. So K1 determinan dia sampai kita dapat jawapan dia. Okey, ini K1. Gantikan ke dalam formula. Gantikan dalam formula. So kita akan dapat dulu nilai dia adalah 159.99. 1, 2, 3, 4. Kemudian kita tolakkan dia. So K1, J1. So jawapan akhir dia mesti 20.01. Okey. Ini adalah K1. K1, J1. Okey. Maknanya dari segi pengiraan dia, asalnya kita akan dapat jawapan dia 159.99. Maka kita kena jawab soalan nak acute angle. Kalau soalan tak sebut find the angle between the plane ABC and ABD, maka jawapan dia adalah 159.99. Bila soalan nak je acute angle, so kena tolakkan dengan 180. So jumlah markah adalah 2, 4, 6. 6 markah. Okey, kita lihat soalan nombor 5. Okey. With the help of a tree diagram. Maksudnya berdasarkan daripada tree diagram. Okey, yang X ni adalah merujuk kepada number of tosses made. Maksudnya kita ada a pair coin, kita toss repeatedly until either it lands head or a total of 5 tosses. Okey, jadi kalau kita refer kepada tree diagram, maknanya kalau kita refer kepada tree diagram, yang pertama, kalau coin ni ada dua kemungkinan je, sama ada head ataupun tail. So X ni merujuk kepada number of tosses made. Maksud dia yang pertama, bila kita lambung sekali. Okey, bila kita lambung sekali, nilai dia adalah
1/2. 1/2. Okey. Maknanya kalau kita nak rujuk yang pertama, nilai X kita adalah probability X equals to 1 1/2. Okey, kemudian kita lambung lagi. Selagi kita tak dapat head, kita akan teruskan lambungan. So, kalau saya teruskan lagi, so yang ini kita akan ambil head ataupun tail. Kan? So, yang sekarang ni, bilangan lambungan kita adalah yang kedua. Yang kedua. So, probability X equals to 2. Kalau ikut dengan lambungan yang kedua ni, ini adalah 1/2. Kalau kita dapat head, kita akan berhenti. So, lambungan yang kedua ni 1/2. 1/2 darabkan dengan 1/2. So, kita akan dapat 1/4. Kemudian kita teruskan lagi. Kalau kita dapat tail, kita kena teruskan. Kalau dapat head, kita berhenti. Okay. So, probability X equals to 3. Ingat, yang X ni merujuk kepada number of tosses made. Maksudnya bilangan lambungan. Ini bilangan lambungan yang ketiga. So, kalau kita nak kira sampai sini, so setengah, ini pun setengah, ini pun setengah. Maka kita akan ambil 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Maka kita akan dapat nilai dia 1/8. Kemudian kita teruskan lagi. Kalau kita dapat tail, kita akan teruskan lagi. Ini head ataupun tail. Ini lambungan yang keempat. Lambungan yang keempat. So, kita akan teruskan sampailah kita dapat head, baru kita berhenti. So, 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. So, kita akan dapat 1/16. Kemudian kita teruskan lagi head ataupun tail. Okey, ini 1/2, ini 1/2. Okey. Jadi dia punya, kita akan berhenti kalau kita dapat head ataupun jumlah lambungan kita dah sampai 5 kali. So, probability X equals to 5. So, kita ambillah 1/2 darab 1/2 1/2 1/2 2, 3, 4, 5. Okey, untuk yang X sama dengan 5 ni, untuk X sama dengan 5 ni, dia ada dua. Sebab dia boleh gunakan syarat yang pertama, iaitu kita boleh ambil yang ni. Kalau kita ambil, dia berhenti pada head, maka kita akan ambil 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2 darab 1/2. Kemudian, untuk yang kedua pula, kita akan ambil ni, ranting yang kedua ni. Sama juga, kita akan tambahkan lagi 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2. Okey, maka kita akan dapat nilai dia adalah, kalau untuk yang di atas ni kita dapat 1/32, yang di bawah pun 1/32. Maka kalau kita darabkan dengan 2, maka kita akan dapat 1/16. Jadi untuk PI sama dengan 5 ni ada dua kemungkinan. Sama ada kita gunakan dia berhenti pada head ataupun dia berhenti pada tail. Sebab dia dah sampai ke penghujung. Okey. Kemudian kalau kita lihat soalan di sini, construct the probability distribution for X. Okey. Maka kita akan berhenti pada jawapan dalam bentuk table. Okey. Jadi dari segi pemakahan ni, kemudian arahan soalan dengan menggunakan tree diagram. Okay. Maka ini adalah K1. Kemudian kita akan kira dua yang pertama, K1. Okay. Kemudian kita akan teruskan dengan 3 yang seterusnya. Ataupun 1, 2, 3, 3, kemudian yang keempat. Okay. Yang keempat. Jadi tree diagram 1, kemudian 2 yang pertama K1, 2 yang berikutnya K1, dan yang terakhir itu adalah K1. Dan jawapan akhir kita tutupkan dengan dalam bentuk
table. Okey, so dalam bentuk table ni, ini adalah J1. So jumlah markah adalah 5. Okey, kemudian kita lihat soalan yang kedua. Compute the mean of X. Okey, mean of X, kita tadi dah cari probability distribution table. Okey, ini dah ada. Maka kita kira mean. Mean ni formula dia adalah expectation. Sama dengan expectation. Disebabkan ini adalah discrete, so kita gunakan summation of X multiply by probability of X. So kita darab je. 1 darab dengan 1/2 tambah dengan 2 darab 1/4 tambah dengan 3 darab 1/8 tambah 4 darab 1/16 kemudian 5 darab 1/16. Ini kalau kita buat pengiraan, maka kita akan dapat 31/16. 31/16. Okey, dari segi pemarkahan, kita gantikan ke dalam formula dan jawapan J1. Okey, kita lihat soalan yang ke-6. Ini adalah soalan continuous random variable X has the cumulative density function. Seperti yang diberi ni lah. Okey, kita nak mencari find the value of constant A. Okey, kalau continuous kita akan gunakan integration. Okey. Untuk yang di sini kita dah ada cumulative. Jadi tak perlulah kita gunakan integration, kita guna je cumulative ni. Okey, kita merujuk kepada sempadan. Okey, sama ada kita gunakan sempadan 0 ni ataupun sempadan 1. Pilih mana yang sesuai sehingga kita akan boleh kira A itu berapa. Kalau kita gunakan sempadan X equal to 0, so kita tak akan dapat nilai A sebab ini adalah 0. So kita gunakan sempadan X equals to 1. Okay. Kalau kita ambil sempadan yang pertama ni, yang kedua ni, gantikan X tu dengan 1. So kita akan dapat A tolak 3 samakan dengan yang function yang ketiga ni, 1. Maka A itu adalah sama dengan 4. Okay. A itu sama dengan 4. Ini pemarkahan dia mudah je. Ini K1. Ini adalah J1. Okey, kemudian soalan B. Okey, soalan B, calculate the mean and variance of X. Okey, calculate the mean and variance of X. Jadi kalau kita nak mencari mean, kita perlu ada function fx. Okey. Jadi kita kena dapatkan dulu function fx dengan cara kita akan differentiate daripada cumulative. Kita gunakan yang ni. Maka yang pertama ni kita boleh hilangkan, kita terus dapatkan function dia. So kita differentiate. Okay, yang A tadi sama dengan 4 ni. Yang A tadi sama dengan 4, so kita akan differentiate yang ni. Ini kalau kita ringkaskan, function dia adalah yang A tadi 4, so 4x kuasa 3/2 tolak dengan 3x kuasa 2. So kita differentiate daripada sini. 3/2 darab 4. So kita akan dapat 6. So function kita, bila kita differentiate ni, kita akan dapat 6x kuasa. Ini turunkan kuasa, kemudian tolak 1 daripada kuasa. So kita akan dapat 6x kuasa setengah. Setengah, kemudian tolak 6x. Ini selepas kita differentiate ni. Ini for interval x between 0 and 1. Include 0 and 1. Kemudian yang ini adalah 0 for otherwise. Okey, so bila kita ada function ni, barulah kita boleh kira mean. Okey, mean. So disebabkan ini satu je function, so kita akan integrate daripada 0 to 1 x multiply by function 6x setengah tolak 6x dx. Okey, sama dengan 6x kuasa 3/2 tolak 6x kuasa 2 dx. Ini 0 to 1.
Okay. Ini kalau kita integrate, okay, turunkan kuasa. Ataupun kalau kita integrate, kuasa akan bertambah 1. Jadi 5/2 perkan dengan 5/2. Kemudian tolakkan dengan 6x kuasa 3/3. Gantikan nilai 0 and 1. Okay, kalau kita gantikan 1, maka kita akan dapat 12/5. 12/5 tolakkan dengan 6/3, 2. Yang lain ni 0. Subtract to 0. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia 12/5 tolakkan dengan 2. So dapatlah 2/5. 2/5. So jawapan dia 2/5. 2/5. Okey. So dari segi pemakan yang awal ni, soalan nak min. Okey, kita dapatkan dulu function fx ni, ini adalah k1. Kemudian kita gantikan. Kemudian kita integrate. Okey, integrate sampailah kita dapat jawapan J1. Okey. So kita dapat 3 markah untuk yang pertama. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Okey, soalan yang seterusnya. Okey, kita nak dapatkan variance. Tapi formula variance ni, dia mesti ada expectation of x squared. Okey. Jadi kita salin dulu. Kita punya function fx kita tadi, kita dah kira ini sama dengan, okey, function yang pertama 6x kuasa setengah. Kuasa setengah. Kemudian tolak 6x. Ini untuk function x 0 and 1. Kemudian 0 ni untuk otherwise. Okey. Jadi kalau kita nak dapatkan variance, kita perlu ada expectation of x squared dulu. Okey, maka kita akan integrate daripada 0 to 1, dan function ni kita darabkan dengan x kuasa 2. Ini yang salah, x kuasa 2 darab dengan 6x 1/2 tolak 6x dx. Maka kita akan integrate 0, 1. So 6x kuasa, okey, 2 tambah setengah 5/2. 5/2 tolak dengan 6x kuasa 3. Kemudian kita integrate, tambah 1 daripada kuasa, 7/2. 7/2. 7/2 tolak dengan 6x kuasa 4/4. Kemudian kita ganti nilai 0 and 1. Maka kita akan dapat 12/7. 12/7 tolak dengan 6/4. Yang lain itu adalah 0. 3/14. Okey, 3/14. Kemudian expectation of x squared ni nilai dia 3/14. Tolak dengan min tadi. Okey. Kita dah kira min tadi adalah 2/5. 2/5 kuasa 2. So 19 per dengan 350. 350. Okey. Jadi untuk yang di sini, kita dari segi pemakan, kita dapatkan expectation of x squared. Ini adalah K1. Kemudian gantikan ke dalam formula variance K1. Dan jawapan akhir dia adalah J1. Jadi kita ada 3 markah lagi. Jadi jumlah markah adalah 6. Okey, seterusnya soalan C. Kita nak mencari probability x subtract to min
less than 0.1. Okey. Yang ini probability X subset to mean. Okey, mean tadi adalah 2/5. So 2/5 kurang daripada 0.1. Ini kita permudahkan ni, X less than, so 0.1 kita tambahkan dengan 2/5, maka dapat 1/2. Okey, 1/2. Dan kalau 1/2 maksudnya kita gunakan function yang pertama. Okey, kalau kita ada kumulatif, kita refer balik takrifan untuk kumulatif. Kalau sini FK, maksudnya probability X less than or equals to K. Maka yang ini kita boleh gunakan F1/2. Okey, jadi kita ganti je F1/2 daripada sini, gunakan function yang kedua. A tadi adalah 4. So 4, kemudian kita ganti nilai 1/2 kuasa 3. Tolakkan dengan 3 darab 1/2 kuasa 2. Okey, ini kalau kita ganti ni, maka 4 darab punca 1/8. Okey, kemudian tolakkan dengan 3/4. 3/4. Okey, maka kita akan dapat jawapan dia 0.664. 0.664. Ini kalau kita ambil jawapan dalam bentuk 3 decimal places. Okey, so dari segi pemakaan, kita permudahkan ni. Ini adalah K1, ini adalah J1. 2 markah. Okey, kemudian soalan D pula. Okey, soalan D ni kita nak mencari expectation of Y. So, expectation of Y, kita gantikan, ini adalah expectation of 3x minus 4. Ini sama dengan 3 expectation of x, kemudian subtract to 4. Kemudian kita lihat balik, expectation tadi nilai dia adalah 2/5. 2/5. Kita tolakkan dengan 4, maka jawapan kita adalah 6/5. 6/5 tolak 4. So jawapan dia adalah negatif 14/5. Okey. Okey, seterusnya kita nak mencari variance of square root of 2y. Ini sama dengan variance of square root of 2. Okay, y tadi adalah 3x tolak 4. Okay, ini kita boleh darabkan ni. Sebenarnya kita boleh ambil variance of 3 square root of 2x subtract to 4 square root of 2. Okay, dan kalau kita permudahkan ni, kita akan kuasa 2 kan. Constant ni kuasa 2. Kemudian variance of x. Okay, ini sama dengan 9 darab 2. 9 darab 18. So 18 variance of x. Okay, variance of x kita dah ada 19/350. 19/350. Maka jawapan akhir kita adalah 18 darab dengan 19/350. Maka jawapan dia adalah 171 per dengan 175. Okey, dari segi pemakaan. Okey. Ini kita permudahkan dulu. Okey, kita permudahkan. So ini K1 dan jawapan. Okey, yang ini kita permudahkan. Ini K1. Okey, kemudian kita permudahkan lagi dan jawapan. Maka jumlah markah kita adalah 5 markah.
Okey, soalan yang ketujuh. Ini adalah soalan Poisson distribution with mean of 5. Okey. Dan kita lihat ini adalah Poisson, lambda sama dengan 5, tetapi saya galakkan bila kita tulis lambda, kita kena tulis bersama dengan dia punya interval dia. Okey, so kalau kita refer kat sini by a student daily. Maknanya ini untuk setiap hari, for one day. Okey. Kemudian kita lihat soalan yang pertama, determine the probability that the student receive from 5 to 13 email dailies. Okey. Jadi yang ini maksud dia probability X between 5 and 13. Okey, kalau dia menggunakan from 5 to 13, ini termasuk sama dengan. Okey. Kalau kita nak menggunakan table, kalau kita nak menggunakan table dia sentiasa baca lebih besar dan sama dengan. Kalau kita guna table, kita akan refer kepada lebih besar dan sama dengan. Okey. Jadi kita kena pastikan simbol lebih besar ni mesti sama dengan. Selain daripada itu kita kena ubah. So ini kita boleh sebelah kiri ni kita kekalkan sebab dia lebih besar dan sama dengan. Yang ini kita ubah. Kita ambil nilai 14. Tapi maksud yang sama dengan ini. Kurang daripada 14 maksud dia berhenti pada 13. So daripada sini kita ambil 5 tolak 14. So kita baca daripada table X more than 5 subtract to X more than or equals to 14. Okey, maka kita akan dapat nilai dia sama dengan, okey, yang ini bacaan dia adalah 0.5595 tolak dengan 0.0001. Maka jawapan kita adalah 0.5588. 0.5588. So dari segi markah, okey, kita ubah ke bentuk yang ni dan jawapan akhir dia J1. 2 markah. Okey, kemudian masih soalan A juga. Tetapi kita syarat soalan dah berubah. Okay, calculate the probability that the student receive at least 5 email in 2 days. Okay, jadi sekarang ni tadi kita dah lihat lambda tu sama dengan 5 untuk 1 day. Okay, sekarang kita nak bincang 2 days. Maka lambda yang baru kita adalah 2 darab 5. So kita akan gunakan lambda sama dengan 10. So kita akan gunakan probability at least 5. Okey, jadi kita rujuk kepada table, gunakan lambda sama dengan 10. Cari R sama dengan 5. Maka dapatlah jawapan 0.9707. 9707. Okey, dari segi markah ini adalah B1. Okey, kita kena cari lambda dulu. Kemudian kita ambil bacaan table 2 markah. So jumlah markah adalah 3. Okey, kemudian soalan seterusnya. Soalan A juga, if the probability of a student receiving not more than M. Okey, kalau kita lupa, kita ambil perkataan more than lebih besar, kalau ada not lebih kecil. Dan pastikan mesti ada sama dengan. Okey. In a day, maksudnya lambda ni masih kekal, kita ambil 5 juga. Sama dengan 0.7622. Okey. Jadi kalau kita nak guna table, kita kena ubah dulu sebab table baca lebih besar. Dengan cara 1 minus probability X more than or equals to M. Equals to 0.7622. Bila kita gunakan 1 minus, maka kita akan ubah 2. Lebih kecil jadi lebih besar, equal, not equal. Okay. Kemudian jadikan probability X more than M sebagai tajuk. So kita akan ambil 1 tolak 0.7622, maka kita gunakan 0.2377.
78. Okey. Tetapi untuk di sini kita masih tak boleh guna table lagi sebab dia tak ada sama dengan. Jadi kalau kita nak ambil sama dengan, kita ubah je lebih besar dan sama dengan. Kita akan ambil M tambah 1. Okey. Sebab contoh katakan kita ada soalan, kita nak mencari probability X more than 5. Maka dalam table kita akan baca lebih besar dan sama dengan 6. 6 tu datang daripada 5 tambah 1. Kita tambah 1 ni sebab ini adalah discrete. Poisson ni adalah discrete. So kita akan ambil, bila letak je sama dengan M tambah 1. So kita refer kepada table, maka kita akan dapat bacaan dia adalah, nilai dia adalah 7. Okay. Kalau refer pada table, bacaan 7, so M tambah 1 sama dengan 7, maka M tu sama dengan 6. M sama dengan 6. So dari segi pemakahan, okay, kita ubah sehingga kita boleh baca table. Ini determine the value of M. So 4 markah. So kita ubah dulu. Ini K1. Kemudian K1 yang ni. Kita ubah sehingga boleh baca dalam table. So kita ambil bacaan table tu samakan dengan M tambah 1 dan jawapan. So markah dia adalah 4 markah. Okey, kemudian soalan B. Okey, soalan B. If 20 days. Ini dah merujuk kepada N. So N kita adalah 20. Bila ada N, dia mesti ada P. Okey. Bila ada N dan P, ini adalah binomial ni. Okey, kemudian find the probability that the student receive from 5 to 13 emails daily for a period of 10 days. Okey, jadi sekarang ni soalan dia adalah probability X equals to 10. Okey, jadi kita akan gunakan binomial, tapi kita gunakan probability 5 to 13. Yang ini kita boleh rujuk kepada jawapan yang pertama tadi. Jawapan yang pertama A1 0.5588. 0.5588, iaitu kita ambil jawapan daripada A1 tadi. Okey. So kita lihat P 0.5588 ni dalam table tak ada. Ini dah kira binomial. Ini dah dikira binomial. X distributed by binomial with N 20 and P 0.5588. Saya ambil probability ni sebab syarat dia 5 to 13 emails. Soalan tanya yang ni untuk 10 days. Okay, so kita akan gunakan X sama dengan 10. Kita gunakan formula 10, 20 C10, kemudian P 0.5588 kuasa 10. Kemudian yang ni Q. Q ni tolak 1 tolak 0.5588. So kita akan ambil 0.4412 kuasa 10. Dan kalau kita buat pengiraan, jawapan dia adalah 0.1533. Okey, dari segi markah kita kena pasti N dan P, maka itu adalah K1. Kemudian gantikan ke dalam formula dan jawapan. 3 markah. Okey, kemudian soalan C pula. Okey, soalan C. Okey, sekarang N kita dah 150. N kita adalah 150. Okey, asalnya ini adalah binomial. 150. Kemudian P itu kita boleh ambil yang tadi juga. 0.5588. Kita ambil jawapan daripada A1. Okey, disebabkan N ini lebih daripada 50, maka kita akan ubah pengiraan kepada normal. Okey, kita akan ubah kepada normal. Mana normalnya kita perlukan min. Min itu adalah N darab P. N kita 150 darabkan dengan 0.5588. Maka kita akan dapat nilai dia adalah 83.82.
Kemudian yang kedua variance. So 150 darabkan dengan 0.5588 darabkan dengan 0.4412. Maka kita dapat 36.98. Okey. Dan bila kita ubah daripada binomial kepada normal, maka kita perlu lakukan CC, continuity correction, iaitu plus minus 0.5. Okey, kemudian kita lihat soalan kita adalah for less than 80 days. Maksudnya probability X less than 80 days. Okay, disebabkan ini adalah asalnya binomial, kita kena buat CC dulu. So, kita refer kepada nota, kalau kita punya simbol less than tak ada sama dengan, maka sebelah kanan tu kita kena tolakkan dengan 0.5. So, kita akan ambil X less than dengan 79.5. Okay, kita akan buat continuity correction. So, kita ambil 79.5. Kemudian kita akan tukar kepada Z 79.5 tolak min 83.82 dan divide by standard deviation. Maksudnya kita akan ambil square root of 36.98. So ini kalau kita kira ni 79.5 tolak dengan 83.82. Okey, kemudian kita bahagikan dengan square root of 36.98. So kita akan dapat negative probability Z less than negative 0.71. Okey, lebih kurang. Okey, yang ini kalau kita refer kepada table, ini sebenarnya less than negative 0.71. Dia sama dengan bacaan table probability Z more than 0.71. Jadi kita refer kepada table, maka jawapan dia adalah 0.2389. Okey, 2389. Dan dari segi markah dia adalah, yang pertama kita tukar kepada normal, ini adalah B1. Tukar kepada normal, kita cari mean, kita cari variance. Lepas itu kita akan buat CC K1. Kemudian kita convert to Z. Okey, kemudian 1, 2, 3, 4 kita baca dalam table. Kemudian jawapan. So jumlah markah adalah 5 markah.